Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada kelas minggu ni ataupun sesi perkongsian mengenai microcontroller untuk kali ni ataupun minggu ni. So hari ni saya nak terangkan, nak sambung lagi. Kalau minggu ataupun video yang sebelum ni saya dah terangkan sedikit sejarah mengenai microcontroller. So hari ni saya akan sambung lagi, masih tajuk ataupun topik yang sama, iaitu microcontroller, tapi saya lebih spesifikkan kepada Arduino. Okay. So sebab Arduino dia pun salah satu keluarga microcontroller juga. Okay, so di depan tuan-tuan ni semua ni adalah jenis-jenis Arduino punya keluarga. So ada yang besar, ada yang kecil-kecil, sampai lah yang saiz paling kecil pun ada. So ada jenis Arduino Mega, Uno, Nano dan macam-macam lagi lah. So hari ni saya akan terangkan ataupun buat perkongsian mengenai pasal Arduino. Okay, kita tengok pada next punya slide. Okay, so Arduino ni dia pun adalah salah satu keluarga microcontroller juga. So banyak digunakan pada peralatan elektrik sebenarnya. Peralatan elektrik, peralatan elektronik. Mungkin kita tak perasan ataupun kita kadang-kadang tak tahu. Okay, so dengan perkongsian saya hari ni, lepas ni dah tahulah. So remote control tu pun, kalau kita tengok pun dia salah satu microcontroller juga. So selain pada microcontroller, daripada remote control, kipas rumah yang guna digital punya, kita punya joystick, kita punya PlayStation punya joystick kan, game. Lepas tu perkakas elektrik, contohnya macam kita punya microwave, kita punya TV, remote control, banyak lagi equipment ataupun peralatan-peralatan yang kita selalu guna, tetapi sebenarnya itu adalah menggunakan microcontroller, kita tak tahu. Alright. So apa itu Arduino sebenarnya? Okay, so Arduino ni sebenarnya adalah salah satu chip microcontroller sebenarnya. Dia menggunakan microcontroller yang kita boleh program. Kita sendiri yang boleh program. Kalau macam remote control, itu industri ataupun kilang yang program. Tapi ini kita yang program apa yang kita nak, ikut kehendak kita. Sama seperti microprocessor ataupun microcontroller yang lain, dia mempunyai RAM dan juga mempunyai program memory. Selain daripada tu, dia juga mempunyai voltage regulator dia sendiri, berbanding dengan PLC. Okay, saya akan terangkan. So mungkin ini kali pertama tuan-tuan dengar Arduino ni. Nanti slide seterusnya saya akan terangkan. Okay, so ini yang kenapa kita kena belajar Arduino ni, kenapa kita kena belajar microcontroller. Okay, mungkin dekat silibus lain ada, ataupun dekat industri tuan-tuan pernah dengar PLC. Okay, PLC. So PLC ni sebenarnya dah lama kita guna, tapi dekat sini kita tengok microcontroller ni boleh menggantikan PLC sebenarnya. Okay, dia boleh menggantikan PLC dan dia boleh buat kerja sama macam PLC. Alright. So kita tengok dekat contohnya traffic light lah. Ni traffic light dekat Malaysia ni, kalau kita tengok kebanyakan semua menggunakan PLC. Kita tahu sebab PLC dia punya ketahanan dia, dulu tak ada microcontroller untuk kita buat kawalan untuk traffic light, tapi lepas adanya Arduino ni ataupun lepas adanya microcontroller, sebenarnya kita boleh gunakan kita punya Arduino ni untuk buat traffic light, benda yang sama dengan kos yang lebih murah kalau kita nak bandingkan. Okay, sebab PLC kita tahu harga dia agak mahal, dengan function dia yang hanya boleh buat kerja yang tertentu saja. Tetapi dekat Arduino sebenarnya lagi banyak kerja dia boleh buat kalau nak dibandingkan dengan PLC. Itu traffic light. Saya akan tunjukkan selepas ni, saya akan tunjukkan paling basic kali macam mana kita nak buat ataupun kita nak gantikan sistem traffic light yang menggunakan PLC. Benda yang sama. Alright, traffic lightnya controller. Lepas tu kalau dekat industri, kalau kita tengok kita punya mesin-mesin yang gunakan pneumatik ataupun yang automation, conveyor, kita ada puncher ataupun kita gunakan silinder, yang gunakan pneumatik tu, semua tu kita boleh gantikan dengan microcontroller ataupun Arduino sebenarnya. Okay, PLC kita gantikan, replace dengan teknologi yang baru dan yang rasanya ramai yang lebih mudah untuk buat programming sebenarnya. Okay, itu dekat industri lah. So dia boleh menggantikan PLC sebenarnya. Alright.
So itulah PLC versus microcontroller. So kalau kita tengok dekat sini, fungsi utama dia Arduino ni ataupun microcontroller lebih kurang sama. Totally sama dengan apa ni? Dengan PLC. Kalau kita tengok, dia ada input, dia ada proses dan dia juga ada output. Right? So kalau dekat PLC, dia ada input, pin-pin yang kita boleh sambungkan dengan sensor. Kalau dekat Arduino pun benda yang sama. Kita boleh sambungkan dengan sensor, dengan switch, anything yang melibatkan input. Cuma kelebihan dia dekat sini, kalau dekat Arduino dia boleh input dalam bentuk analog. Kalau dalam PLC dia punya input kebanyakannya dalam bentuk logic, ataupun bentuk digital lah, logic lah. So 1 ataupun 0. Proses masih benda yang sama. Dia memproses apa yang didapat, dia proses. Daripada input dia akan proses. PLC pun sama, dia akan proses. Cuma dia punya bahasa dia berbeza. Kalau dekat microcontroller ni dia menggunakan bahasa dia sendiri. Contohnya C++, bahasa C. Yang digunakan pada microcontroller yang lain. Tapi kalau PLC kita buat, dia menggunakan ladder diagram, dia menggunakan flowchart. Alright, dia buat proses yang sama. Dan output dia lebih kurang sama. Kalau dekat industri pun, PLC pun dia masih menggunakan solenoid. Dia gunakan pneumatic punya solenoid, valve. Dan dekat Arduino pun sebenarnya benda yang sama. Kita boleh sambungkan dengan relay, lampu, LED, dan kita boleh sambungkan dekat paparan yang lain. Alright, nampak kita kat situ dia punya kefungsian dia lebih kurang sama antara PLC dan juga Arduino. So Arduino ni lebih murah sebenarnya. PLC ni mahal sikit lah. Nanti saya akan terangkan kesimpulan dia semua. Alright. So dekat sini kelebihan pada Arduino sebenarnya yang tak ada pada PLC adalah modul tambahan. So modul-modul tambahan untuk board Arduino tu sendiri, yang mana dia boleh sambungkan dengan ultrasonic sensor, untuk mengesan jarak, berapa jarak antara sensor dengan objek. Kalau dekat PLC more on detect sesuatu, detect barang. Tetapi dekat sini kalau kita tengok dekat Arduino, dia boleh sambung dengan modul lain. Selain pada tu, XB punya modul yang kita boleh sambung wireless punya communication. Contohnya macam Bluetooth. Lepas tu contohnya macam Bluetooth tadi, saya cakap tadi Bluetooth. Lepas tu radio frekuensi, Wi-Fi. So banyak modul-modul tambahan yang kita boleh tambah pada board Arduino tu sendiri. Alright, dengan programming sedikit lah. Sebab sangat-sangat mudah. Lepas tu RFID. Kalau kita tengok kita punya pas kerja kita kan, kita akan tag dekat pintu sebagai access door. Benda yang sama kita boleh gunakan dekat situ. Lepas tu barometer, gyroscope, GPS, GSM untuk SMS. Maknanya Wi-Fi punya modul. Kita boleh kawal kita punya mesin untuk on dengan off pada jarak yang jauh. Maknanya menggunakan wireless, menggunakan internet. That's why adanya Internet of Things, IoT, adanya Industry Revolution 4.0, yang mana kita boleh pantau ataupun kita boleh memberi arahan menggunakan internet. Kita punya barang contohnya. Alright, so banyak modul-modul yang kita boleh buat dengan Arduino sebenarnya, dengan kos yang rendah. Kalau tengok dekat sini gambar ni dengan GPS lah, dengan GSM lah, dengan USB, audio, dengan XB, dengan screen. Nak pakai AMOLED boleh, nak pakai screen biasa pun boleh. Banyak kat situ option-option dia. Alright. Dan seterusnya lah mengenai dengan dia punya pin IO. Kalau kita tengok dekat PLC, memang dah ditetapkan input, output. Pin dia memang dah tetap, kita tak boleh nak ubah-ubah dah. Pin input adalah hanya untuk input saja, dan pin output hanya untuk output saja. Kita tak boleh nak ubah. Tapi dekat sini kelebihan pada Arduino sebenarnya, sebab dia punya pin kita namakan sebagai GPIO ataupun General Purpose Input dan Output. Setiap pin yang digital ni kita boleh programkan dia sama mana kita nak input ataupun kita boleh jadikan dia sebagai output. Dia boleh jadi dua keadaan. Ini kelebihan pada Arduino sebenarnya. Yang tak ada pada PLC. Nampak jelas dekat situ.
sebab dia microcontroller. Okay, kita yang kawal dia. Kalau telah satu pin tu saya dah tak cukup. Okay, pin ni saya nak gunakan sebagai input lah. Okay, nak sambung dengan switch ataupun sambung dengan sensor. So kita programkan dia sebagai input. Next punya projek kita nak pin ni kita jadikan sebagai output pun boleh juga. Okay, dan kelebihan dekat sini saya kata tadi, kalau tengok dekat board ni tadi ada A0, A1, A2 ni analog punya input. So dekat analog ni tak ada pada PLC ya. Analog ni tadi more on sensor yang menggunakan variable ataupun nilai ataupun value yang berubah-ubah. Contohnya voltage. Okay, contohnya voltage. Okay, katalah saya gunakan ultrasonic sensor ataupun sensor yang mengukur jarak. Okay, sensor tu mungkin maksimum dia pergi 1 meter. So maksimum 1 meter dia akan supply ke 5 volt lah pada pin A0. Tapi kalau voltage yang dikeluarkan pada sensor tu adalah 2.5 volt, bermaksud separuh. Okay, kalau penuh 5 volt 1 meter tadi jarak dia. So kalau voltage yang dikeluarkan pada sensor tadi 2.5 volt, bermakna separuh daripada 1 meter bersamaan dengan 50 cm. So dekat situ dia dapat baca nilai voltage yang berbeza tu, yang dia membuatkan benda tu jadi analog. Okay, senang kita nak ukur jarak. Okay, itu kelebihan pada Arduino sebenarnya yang tak ada pada PLC. Alright. So pin tadi kita boleh set dia nak input ataupun output, dan juga dia punya ada analog punya pin yang kita boleh baca nilai voltage yang berubah-ubah ni lah. Selain daripada kita ada PWM, Pulse Width Modulator. Okay, maknanya kita nak hantar denyut-denyut. Ni lebih kepada digital punya elektronik. Contohnya kalau kita nak kawal kelajuan motor. Kelajuan motor tu kita nak kawal, speed dia kita boleh control. Alright, itu pada Arduino lah tadi. Okay, so kesimpulan dia dekat sini, kedua-dua platform ni sangat-sangat jauh berbeza. Okay, yang mana pengawal ataupun microcontroller ni dia agak fragile, saiz dia yang kecil, dan dia kurang dia tak macam PLC yang kita nampak di heavy duty, yang mana kalau di industri dengan dengan kelaksakan dia lasak sikit lah kalau nak bandingkan dengan microcontroller, sebab dia elektronik. Okay, PLC kita tahu voltage dia memang tinggi sikit lah, 24 volt. So tapi dia banyak proses dekat sini Arduino tadi. Kalau PLC kita bagi kerja dekat situ, tu sajalah yang dia boleh buat. Okay, tapi dekat Arduino banyak kerja kita boleh bagi dekat dia. Okay, selain pada tu Arduino juga sesuai untuk kita nak bangunkan sistem-sistem ujian mengenai sistem ataupun kita punya prototype projek kita. Contohnya projek automation tadi, sebelum kita beli PLC yang agak mahal, kita runkan dengan Arduino dengan kos yang murah. Okay, lepas tu dengan projek-projek yang kecil-kecil lah. So kalau di kilang sebenarnya tak berapa, kilang yang 24 hours dia punya production je jalan je, memang tak sesuai lah untuk kita gunakan Arduino. Tapi kalau kilang-kilang yang kecil-kecil ni, kita just yang dia punya kerja kita tahu tak berapa berat, kita boleh gunakan Arduino sebenarnya. Okay, dekat sini hampir semua aplikasi DIY kalau kita tengok projek-projek yang menggunakan Arduino banyak sangat. Kalau kita boleh dapat bahan rujukan di internet, sangat-sangat banyak. Dan kalau kita tengok dia punya projek ni ataupun projek DIY menggunakan Arduino ni luar batasan sebenarnya. Kalau kita tengok sampaikan benda yang berteknologi tinggi, yang kita tak perlukan kos yang tinggi, kita tak perlukan sensor yang agak mahal, tapi dengan Arduino kita boleh selesaikan benda tu. Okay, dan last sekali conclusion dia adalah PLC sebenarnya sistem yang mahal lah. That's why adanya microcontroller untuk menggantikan tempat PLC. Tetapi bernilai lah bila kita pakai PLC yang mahal. Kita tahu industri yang besar menggunakan benda yang mahal dan juga tahan lasak. Okay, so itu ataupun slide ni saya menerangkan tentang Arduino je sebenarnya. Okay, next video nanti saya akan tunjukkan macam mana saya buat. Saya nak gantikan sistem traffic light yang ada sekarang yang menggunakan PLC dengan hanya menggunakan Arduino saja. Hanya beberapa line saja program, kita punya coding kita dah boleh buat dah. Dan bila kita sambung dengan relay, berhasil sebenarnya. Okay, so itu saja saya punya sesi perkongsian saya untuk hari ini. InsyaAllah saya akan buat lagi video yang akan datang macam mana kita nak belajar Arduino sebenarnya.
Okey, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.